Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini sekali lagi dapat lagi kita menyambung pengajaran kita daripada kitab Aqidatul Mukmin, iaitu berkenaan dengan akidah orang beriman sebagaimana yang disusun oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari. Kelak. Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi pada malam ini kita sambung masih lagi perbahasan berkenaan dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungan muka surat 55. Masih lagi berkenaan dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum ni kita telah tahu bahawa sifat qudrah Allah SWT ni termasuk dalam sifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 antaranya ialah sifat qudrah. Yang mana qudrah Allah Subhanahu wa taala adalah qudrah yang mutlak. Qudrah Allah Subhanahu wa taala adalah qudrah yang bersifat mutlak, yang tidak ada kekurangan pada sifatnya. Dan qudrah Allah SWT lah yang memberikan taksir ataupun memberi kesan pada perbuatan Allah SWT dan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk, walaupun makhluk itu diberikan qudrah hadisah ataupun disebut kekuasaan yang bersifat baharu ataupun daya upaya yang bersifat baharu, tetapi qudrah hadisah yang diberikan kepada makhluk itu adalah bukan bersifat mutlak. Maknanya masih ada kekurangan dia, ada kelemahan dia. Kerana qudrah hadisah itu, qudrah yang ada pada makhluk itu bersifat pinjaman dan tidak boleh memberikan kesan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kerana yang memberi kesan pada perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan sebelum inilah, kita memukul itu ikhtiar dan usaha kita, perbuatan kita yang disebut sebagai qudrah hadisah. Tetapi yang memberikan taksir kesan pada pukulan kita itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberikan kesan pada perbuatan yang kita pilih dan kita buat tu. Perbuatan memang perbuatan kita, Allah beri kepada kita, tetapi yang memberikan kesan pada perbuatan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas Jadi apa kesan keimanan pada kehambaan? Apa kesan dia? Apa implikasi dia terhadap keimanan pada kehambaan seseorang? Ini apabila dia beriman dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Antara kesan keimanan ini pada kehambaan insan adalah dia sentiasa berusaha untuk melaksanakan
perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Walaupun dia tahu bahawa kudrah yang Allah Taala kurniakan pada dia itu adalah kudrah yang bersifat baharu, bukan bersifat mutlak. Tapi oleh kerana dia diberi ikhtiar dan usaha, maknanya dia boleh pilih dan dia boleh usaha, maka dia kena berusahalah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan dia meyakini bahawa yang memberikan kesan terhadap perbuatannya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa wujud kekuasaan baharu dalam dirinya, dalam masa yang sama sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap perbuatan dan usaha, iaitu al-kasbunya. Kerana dia percaya bahawa tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Kerana dialah satu-satunya yang memberi kesan pada makhluk. Jadi maknanya di sini dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang disebut selalu tiap-tiap hari Jumaat dalam khutbah disebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah tu. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah ialah makhluk diberikan qudrah hadisah. Maknanya daya upaya yang bersifat baharu. Bersifat baharu tu bermaksud dia ada kelemahan, bukan mutlak, dan sebagainya. Kemudian yang memberikan taksir pada perbuatan tu bukan makhluk. Yang memberikan taksir pada perbuatan tu hanya hak milik Allah Ta'ala sahaja. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Namun begitu manusia dituntut untuk memilih dan berusaha melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Maknanya di sini walaupun kita tahu bahawa Allah Taala lah yang memberikan kesan pada perbuatan kita, kita tak boleh hanya menunggu saja. Maknanya tanpa usaha, tanpa buat sesuatu, tunggu saja. Tak nak cari rezeki, tunggu rezeki datang. Sebab dia kata Allah Ta'ala yang bagi rezeki, maka kena tunggulah rezeki itu datang. Dia tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Itu i'tiqad yang salah juga. Itu i'tiqad yang salah. Kerana usaha itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita usaha, bersungguh-sungguh mencari sesuatu, buat sesuatu yang baik dalam kehidupan. Jadi kita kena usahalah. Soal dia nak berlaku macam mana tu, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita hanya memilih sesuatu yang baik dan berusaha buat dengan bersungguh-sungguh. Itu tanggungjawab kita. Yang nak memberikan kesan sesuatu itu berjaya ataupun tidak, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemampuan kita. Bukan kemampuan kita. Tapi ramai hari ini yang dia rasa itulah kemampuan dia. Dialah semua. Itu masalah dia. Terutamanya orang yang buat bisnes lah. Dia bila dia berjaya, dia rasa dia lah semua. Strategi dia lah semua tu. Dia, kerana strategi dia tu dia berjaya. Dia rasa macam tu. Padahal strategi dia tu ataupun plan-plan yang dia buat tu termasuk dalam ikhtiar dan usaha dia. Tapi yang memberi kesan tu bukan strategi yang dia buat tu, bukan plan yang dia buat tu. Baik macam mana plan yang dia buat, yang memberikan kesan tu adalah Allah Ta'ala. Yang memberi dia berjaya tu adalah Allah Ta'ala. Apa yang dia buat tu sikit pun tidak memberikan kesan. Sikit pun tak memberikan kesan. Maknanya kena berpegang, kena beriktikad macam tu. Barulah sesuai dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat iradah. Sifat berkehendak. Sifat kehendak. Yang sebelum ni dah selesai. Kita masuk kepada sifat iradah. Iradah ni masih dalam sifat ma'ani lah. Ma'ani yang 7. Iradah ataupun iradatun. Maknanya sifat berkehendak ataupun sifat kehendak. Sifat iradah
Sifat kehendak ialah suatu sifat yang ada pada zatnya, yakni zat Allah Ta'ala lah, yang disebut sebagai qaim fi zat tu, yakni sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang mana sifat iradah ini, yakni sifat ma'ani ini, sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, di akhirat nanti kita boleh tengok, kita boleh lihat sifat iradah ni. Sekiranya dibukakan hijab. Yang mana dengan sifat tersebut, yakni dengan sifat iradah tu, Allah Ta'ala mengkhususkan bagi sebahagian mungkin apa yang jaiz boleh secara akli baginya. Mungkin ni saya dah sebut dah sebelum ni, mungkin ni perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada. Maksudnya makhluk lah, perkara mungkin. Perkara mungkin ni bagi Allah Ta'ala hukumnya jaiz, harus. Maksudnya Allah Ta'ala harus mengadakan makhluk, mencipta makhluk dan tidak menciptakan makhluk. Sama banyak. Terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala nak ciptakan kita, dia boleh ciptakan kita. Kalau dia tak nak ciptakan kita pun boleh. Tak jadi hukum wajib pada Allah Ta'ala, tak jadi hukum mustahil pada Allah Ta'ala. Harus saja. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Jadi dengan sifat iradah ni, maknanya Allah Ta'ala mengkhususkan bagi sebagian perkara yang mungkin tu, maknanya berkaitan dengan makhluk tu, apa yang jaiz, apa yang harus secara akal baginya, sama ada dia nak mengadakan ataupun tidak mengadakan perkara yang mungkin tu, terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala lah. Terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, apabila seseorang dia berkahwin, berlaku hubungan kelamin antara suami dan isteri, adatnya kata boleh anak lah. Tapi nak boleh anak ataupun tidak tu harus bagi Allah Ta'ala untuk dia jadikan ataupun tidak menjadikan. Dia nak jadikan benih tu pun boleh, tak nak jadikan benih tu pun boleh. Nak jadikan seseorang tu boleh dapat zuriat, boleh. Tak nak jadikan seseorang itu dapat zuriat pun boleh. Dan boleh juga bagi Allah Ta'ala untuk beri pada seseorang zuriat tanpa hubungan kelamin. Sebagaimana berlaku kepada Sayyidah Siti Maryam, tak ada suami pun, tapi boleh Nabi Isa AS, boleh berlaku. Harus bagi Allah Ta'ala untuk nak buat seumpama itu, dan boleh tidak buat seumpama itu. Harus bagi Allah Ta'ala. Karena itu semua adalah perkara yang mungkin. Di sisi Allah Ta'ala mungkin untuk untuk buat ataupun tidak. Arti keimanan kita kepada sifat ini, yakni kepada sifat iradah ini, adalah Allah Ta'ala berkehendak secara azali. Maknanya Allah Ta'ala, maknanya apa yang berlaku kepada kita semuanya berpandukan kepada iradah Allah Ta'ala sejak azali lagi. Bukan baru-baru ni, sejak azali dulu lagi. Perkara tu dah ditentukan, sudah ada dalam kehendak Allah Ta'ala. Cuma sekarang lah baru berlaku dan kita baru nampak perkara tersebut. Sebenarnya dah ditentukan sejak azali lagi. Pada ilmunya, yakni pada ilmu Allah Ta'ala yang azali, sudah tertulis dalam menentukan bagi sebahagian mungkin. Perkara yang mungkin tadilah, mungkin ni tadi melibatkan makhluk, apa yang boleh ada dan boleh tidak ada. Mungkin ni antara dua je, sama ada ataupun tidak ada, sama ada hidup ataupun mati, sama ada dapat hasil ataupun tak dapat hasil. Antara dua je. Itu perkara mungkin, dan itu harus di sisi Allah Ta'ala. Sebahagian yang jaiz, yakni sebahagian yang harus baginya, yakni bagi Allah Ta'ala, bersesuaian dengan ilmunya, yakni ilmu Allah Ta'ala lah.
tanpa ada permulaan bagi pengkhususan dan penentuan tersebut. Jadi semuanya Allah Ta'ala dah tentukan. Dah tentukan terhadap perkara yang mungkin ni. Kita nak dapat rezeki macam mana, melalui cara yang macam mana, bentuk yang macam mana, jumlah yang banyak mana, itu semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tentukan. Kita nak buat macam ni ke, macam ini ke, semua dah ditentukan oleh Allah Taala. Jadi takdirnya berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Jadi apa yang berlaku tu sesuai dengan kehendaknya. Wa imma yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Semuanya berlaku atas kehendaknya. Kita datang masjid pada malam ni, kita boleh dengar kuliah pada malam ni, kita belajar apa pada malam ni, semua tu atas kehendak dia, ketentuan dia. Tapi melibatkan ikhtiar dan usaha kita tak? Melibatkan ikhtiar dan usaha kita. Kita yang pilih untuk datang ke masjid pada malam ni, kita yang berusaha untuk datang ke masjid pada malam ni, dan ikhtiar dan usaha kita tu sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, ketentuannya kita datang, maka kita beradalah pada malam ni. Kalau kata usaha dan ikhtiar kita tu tak secocok dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka kita tak adalah pada malam ni. Itu sebagai contoh. Allah Azza wa Jalla berkehendak dengan kehendaknya. Allah Ta'ala berkehendak dengan kehendaknya. Tidak ada masuk campur dengan kehendak makhluk dan sebagainya. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Contohnya, kita minta sihat. Kalau sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, kita sihat, maka Allah Ta'ala bagi kita sihat. Kalau tak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sebaliknya, kita dapat sakit. Kalau kita minta rezeki lebih sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, ketentuan dia, maka kita dapat rezeki lebih. Kalau tak sesuai dengan kehendak dia, ketentuan dia, kita dapat sebaliknya. Itu. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita dapat, apa yang dibagi kepada kita, kita kena redha, kena terima. Sebab itu ketentuan dia, itu kehendak dia. Sama ada kita rasa tak baik ke, rasa baik ke, atas perbuatan Allah Ta'ala semuanya baik, semuanya bersifat adil. Cuma kita lah rasa tak adil, kita lah rasa tak cukup, kita lah rasa tak sesuai. Kerana kita bersifat lemah, kita tak tahu secara mutlak dalam ilmu Allah Ta'ala tu macam mana dan sebagainya. Oleh kerana kita rasa-rasa yang seumpama itu. Tapi di sisi Allah Ta'ala semuanya tu adil, semuanya tu cukup, semuanya tu baik. Tanpa sebarang pengaruh daripada selainnya, yakni selain Allah Ta'ala. Maknanya kehendak Allah Ta'ala tu kehendak yang mutlak, yang tak ada pengaruh daripada kehendak-kehendak selain daripada Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, ya Allah, kita doa, ya Allah bagilah aku zuriat, keturunan yang soleh dan solehah. Allah bagi sesuai dengan kehendak dia, bukan apa yang kita minta. Apa yang kita minta tu sesuai dengan kehendak dia, maka dibagilah. Maksudnya bukan bila kita minta sesuatu, Allah tunaikan sesuatu tu kerana terpengaruh dengan kehendak kita, bukan. Itu semua kehendak dia. Itu semua dengan kehendak dia. Cuma mudah-mudahanlah apa yang kita pilih, apa yang kita usahakan sesuai dengan kehendak dia yang baik, ketentuan dia untuk kita, itu saja. Sebelum kewujudan setiap mungkin, maknanya sebelum wujudnya makhluk yang mawujud ataupun yang diadakan. Jadi sebelum wujudnya setiap makhluk yang diadakan, iradah, yakni kehendak Allah Ta'ala secara azali telah menentukan
Sama ada ia ada ataupun tidak. Sama ada makhluk tadi tu ada ataupun tidak sudah ditentukan. Sifatnya macam mana? Sifat makhluk tu macam mana? Kelakuan makhluk tu macam mana? Tempat makhluk tu macam mana? Di mana? Masanya ketika mana? Rezekinya macam mana? Bahagia ke, celaka ke dan sebagainya? Itu semua dah ditentukan. Semua dah ditentukan sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Tiada sesuatu pun yang tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya segala perkara yang berlaku semuanya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita nak bergerak macam mana, kita nak pandang siapa, kita nak apa semua, kedip mata ke apa semua, tu semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maknanya setiap zarah, setiap perkara yang berlaku melibatkan makhluk, semuanya dah ditentukan sejak azali lagi. Semua dah ditentukan. Bukan baru-baru berlaku, bukan baru-baru ditentukan. Semua sudah ditentukan. Cuma bila sampai masanya baru berlakulah. Sampai masa dia, ketentuan dia baru berlaku. Contohnya kalau kita belajar apa? Kita belajar dalam sains, dia kata apa? Tindakan refleksi kan. Tindakan secara tak disengajakan. Itu juga, itu Allah Ta'ala dah tentukan. Secara spontan ke, tak spontan ke, apa sajalah yang melibatkan makhluk, semua tu dah ditentukan sejak azali lagi. Bukan baru-baru berlaku. Bukan kata bila kita terlintas dalam hati kita nak pergi masjid, bila kita terlintas tu baru berlaku nak pergi masjid tu. Tak. Dah ditentukan semuanya. Cuma bila kita terlintas tu, itulah ketentuan dia, masa dia kita terlintas. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala lah. Mustahil Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak menentukan sesuatu yang wujud. Mustahil. Mustahil. Dan mustahil ada sesuatu yang berlaku yang tidak ditentukan oleh kehendak, yakni iradah Allah Ta'ala. Itu mustahil. Kalau misalnya kata bila kita berkehendak ataupun kita berkeinginan baru Allah nak tentukan, seolah-olah dalam ilmu Allah Ta'ala tu belum ada. Bila kita berkehendak baru Allah Ta'ala tahu apa kehendak kita. Tak. Semua tu dah ada sejak azali. Semua tu dah ada sejak azali lagi. Jadi gerak kita, diam kita semua ni, semua dah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Semua dah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Buruk baik kita semuanya dalam ketentuan Allah Ta'ala. Cuma sebagaimana yang dikatakan tadilah, kita tak boleh bagi alasan oleh kerana Allah Ta'ala dah tentukan mungkin aku ni jahat, biarlah aku jahat. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha langsung. Jadi kena ikhtiar dan usaha. Maksudnya misal katalah Allah takdirkan seseorang tu jahat, dia kena usahalah untuk dia jadi baik. Mudah-mudahan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala yang baik untuk dia. Kerana itu kita tak tahu penghujung hidup kita ataupun penghujung hidup seseorang tu kita tak tahu macam mana. Boleh jadi Allah tentukan dia awalnya jahat tapi akhirnya baik. Sebab tu kena usaha ke arah yang lebih baik. Tak boleh tak boleh menyerah saja pada takdir. Tapi bukan bermakna kita lawan takdir, tak. Tapi kalau kita tengok akhbar, banyak dia tulis tidak menyerah pada takdir, seolah-olah lawan takdir. Salah tulis macam tu. Kan ada, kalau kisah contohnya pelajar yang miskin, kemudian bila dia berusaha dia berjaya, kemudian dia tulislah dia punya caption dia tu, tidak menyerah pada takdir. Tidak mengalah pada takdir. Salah tu. Etikad salah tu.
Itu kok Mu'tazilah. Hati-hati. Bila tak ada ilmu jadi macam itulah. Maksudnya dia berjaya ke dia gagal ke, semuanya dah ketentuan Allah Ta'ala. Tapi bukan bermakna kita kena menyerah macam tu saja, tak. Kita kena usaha. Tapi usaha tu bukan lawan takdir, tak. Usaha tu ikhtiar dan usaha kita sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Bukan kita lawan takdir. Tak boleh kata lawan takdir. Kalau kata lawan takdir, salah. Kalau kata kenapa? Kerana apa yang kita buat tu bukanlah merubah apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Tak merubah apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Cuma berlaku sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan saja. Itu saja. Itu kena faham. Maksudnya, contoh kita nak buat sesuatu lah dengan cara yang terbaik. Kita ikhtiar, kita pilih cara mana yang terbaik dan kita buat, kita usaha. Itu pilih dan usaha kita. Kemudian perkara tu bila berlaku sesuai dengan apa yang kita ikhtiar dan usahakan, kita kena ingat itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau sebaliknya berlaku, contoh kita dah usaha yang terbaik, kita dah pilih yang terbaik, tiba-tiba berlaku sebaliknya, kita kena tahu itu dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sama saja. Baik sesuai yang kita kendaki ataupun tidak sesuai dengan kita kendaki, semua tu sudah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Cuma kena usaha. Kena usahalah. Kerana itu perintah Allah Ta'ala, tak boleh malas, tak boleh tak ada usaha dan sebagainya. Itu kena jelas. Tak boleh kita bagi alasan buat apa usaha lebih-lebih. Kalau Allah dah tentukan macam ni. Masalahnya kita tahu tak Allah Ta'ala tentukan macam ni tu, kita tahu tak? Kita tak tahu masalahnya. Oleh sebab kita tak tahu tu, kita kena usaha. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat sesuai lah yang terbaik dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau kita dapat tak terbaik pun, kena ingatlah itulah ketentuan dia. Itu saja. Oleh sebab tu jangan terikat dengan formula-formula contohnya. Kalau kita buat formula ni kita akan dapat gini. Tapi kalau tak dapat, dapat ke tak dapat, itulah ketentuan dia. Formula tu masih lagi dalam dalam lingkungan ikhtiar dan usaha. Dan tak boleh bagi alasan kalau dah macam tu kita tak payahlah usaha, buat apa? Dah nanti Allah dah tentukan. Itu salah. Sebab hidup ni Allah Ta'ala nak kita bergantung dengan dia. Nak bergantung sepenuhnya dengan dia. Oleh sebab tu kita kena usaha dan kena ada sangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Maksudnya bila kita buat sesuatu dengan cara yang terbaik, kita pilih cara yang terbaik, sangka baik dia mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikanlah sesuai dengan kehendak dia yang terbaik. Itu saja. Bukan bermakna apa yang kita pilih tu dah terbaik, belum tentu. Oleh sebab tu kita nak buat sesuatu tu diperintahkan kepada kita untuk istikharah. Contohnya dalam soal jodoh, kita pada zahirnya kita tahulah orang yang kita pilih tu insya-Allah jodoh yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Tapi ketentuannya adakah dia yang terbaik untuk kita, belum tentu. Oleh sebab tu disuruh istikharah. Sebab yang tahu jodoh itu terbaik ataupun tidak untuk kita tu hanya Allah Ta'ala saja. Begitu juga kita nak buat sesuatu pekerjaan, kita tak tahu keputusannya macam mana, maka kita istikharah. Mudah-mudahan dengan istikharah tu ada dorongan lah ke arah yang lebih baik. Allah Ta'ala dorong kita buat sesuatu ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Baik, dalil nakli bagi sifat iradah. Dalil nakli ni maknanya dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis.
firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Maknanya Allah Taala lah yang berkuasa mutlak melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah Taala. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita, kehendak Allah Taala berlaku semua. Ya, kita ada kehendak, tapi kehendak kita tu dalam kehendak Allah Taala yang mutlak. Tu maksud dia. Kita ada kehendak, kehendak kita ni bersifat baharu. Dan kehendak kita yang bersifat baharu itu berada dalam lingkungan kehendak Allah Taala. Kalau kita nak buat dia punya ni, kita gini lah, kehendak manusia. Okey, manusia ada kehendak. Ini kecil sangat. Ni kata kehendak manusia lah. Okey, yang besar ni kehendak Allah Taala. Maksudnya apa saja yang kita berkehendak berlaku dalam lingkungan kehendak Allah Taala. Tak akan terkeluar daripada lingkungan kehendak Allah Taala. Cuma kita tak tahu apa yang kita kehendak tu sesuai ataupun tidak dengan kehendak Allah Taala. Kalau sesuai, berlaku. Kalau tak sesuai, sebaliknya. Ketika itu baru kita tahu, kalau berlaku gini, maknanya itulah kehendak Allah Taala. Kalau berlaku sebaliknya, itu juga kehendak Allah Taala. Baik buruk, baik sebagainya, semuanya dalam lingkungan kehendak Allah Taala. Maksudnya dia tak akan lari daripada kehendak Allah Taala. Al-Imam Abu Daud rahimallahu taala telah meriwayatkan sebuah doa daripada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW berdoa, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk berlaku, maka ia akan berlaku. Bukan kehendak manusia, kehendak Allah Ta'ala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk tidak berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Semuanya kehendak atas kehendak Allah Ta'ala, bukan atas kehendak kita. Kehendak kita tu dalam batasan ikhtiar dan usaha. Maknanya kita nampak gambaran mudah dia gitulah. Maksudnya kehendak kita ni dalam lingkungan kehendak Allah Taala. Tak akan terkeluar sedikit pun daripada lingkungan kehendak Allah Taala. Jelas jadi bila kita faham ni, kita tahulah batasan kita sebagai makhluk ni macam mana. Maka kita tak akan melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Maksudnya bila Allah Taala dah tentukan macam tu, kita redha, kita terima. Maksudnya tak adalah tak puas hati ke, berontak ke apa ke. Tak adalah, sebab kita dah tahu dah. Ini memang kehendak Allah Taala. Sesuai dengan kehendak dia. Terima sajalah. Baik buruk, baik buruk ke apa semua tu, kita kena terima. Dan pastilah ada hikmah-hikmah dia. Baik, dalil akli bagi sifat iradah. Mana dalil dari sudut akal? Bagi sifat iradah ni, apa yang kita dapat saksikan pada kepelbagaian ataupun variasi alam ini, maknanya apa yang berlaku dalam alam ni menunjukkan Tuhan Maha Pencipta bersifat dengan kehendak. Berlaku banjir ke tak banjir ke? Tak berlaku banjir bukan sebab buat saluran tu elok-elok. Tapi bukan bermakna tak payah buat saluran tu elok-elok. Tu kena faham. Buat saluran elok-elok tu masih dalam ikhtiar dan usaha kita. Tapi yang mutlak tak berlaku banjir tu atas kehendak Allah Ta'ala. Itu kena faham macam tu. Menunjukkan Tuhan Maha Pencipta bersifat dengan kehendak. Kerana tanpa kehendak tiadalah kepelbagaian dan variasi pada perbuatan. Maknanya pada af'al perbuatan tu tak akan berlaku lah. Kalau tidak atas kehendak Allah Ta'ala. Semuanya itu atas kehendak Allah Ta'ala. Tiada yang berlaku dalam alam ini melainkan dengan kehendaknya. Ini dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa sajalah yang berlaku di alam ni, yang berkaitan dengan makhluk ni, tak ada sikit pun yang tidak terlepas daripada kehendak Allah Ta'ala. Semuanya dalam lingkungan kehendak Allah Ta'ala. Kerana jika ada yang berlaku dalam alam ini yang bukan
daripada kehendaknya, yakni kehendak Allah Ta'ala, bererti dia lemah. Berarti Allah Ta'ala lemah, dan itu mustahil. Yang itu mustahil. Kan kadang-kadang dalam akhbar tu selalu ditulis apa ya, dia kata apa, jangan lawan kuasa alam apa, kuasa alam. Alam mana ada kuasa? Kuasa mutlak tu Allah Ta'ala. Tu kena faham tu betul. Karena itu melibatkan akidah, pegangan, iman seseorang. Kadang-kadang tanpa sedar, rupa-rupanya dah menjejaskan iman. Baik, kesan keimanan pada kehambaan, yakni seseorang yang beriman dengan sifat iradah. Seorang hamba yang beriman dengan sifat iradah Allah Ta'ala yang mutlak lagi sempurna ini akan sentiasa hidup dalam keadaan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman, yang dia beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuklah sifat iradah ni, dia tahu, dia belajar, dia mendalami tentang sifat-sifat ni, maka dia akan hidup dalam keadaan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia akan menyerah urusan akhirnya kepada Allah Ta'ala. Dia ada ikhtiar, dia ada usaha, dia buat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tapi keputusan akhirnya adalah Allah Ta'ala, mutlaknya Allah Ta'ala. Di samping berusaha untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala dengan bantuannya, dengan bantuan Allah Ta'ala. Dan sebab tu sejak daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula tu, sepanjang tempoh masa tersebut tak terlepas kita diperintahkan daripada apa? Berdoa. Kan? Berdoa kan? Kenapa? Doa itu adalah menunjukkan pergantungan kita mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka apa pun yang berlaku sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala lah. Jadi oleh kerana kita dah berdoa, misalnya kita dah berdoa yang baik-baik, tapi kita tak dapat sesuai dengan apa yang kita doakan, kita dapat sebaliknya, itu ujian Allah Ta'ala, dan kita akan diberikan pahala, dan darjat kedudukan kita akan dinaikkan, ditingkatkan. Contohnya, kita tak nak musibah, siapa pun tak nak musibah, tapi ditentukan musibah kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala lah, sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, dan kita terima dengan sabar, dengan doa, dengan apa semua, kita terima. Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala naikkan darjat kedudukan kita. Sebagaimana disebut dalam hadis kursi disebutkan, seseorang hamba yang bila dia sakit, dia tak boleh buat amal ibadat, amal soleh sebagaimana yang dia pernah buat semasa dia sihat. Jadi semasa dia sakit tu dia tak boleh nak buat apa-apa. Tetap Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk catat pahala amalan soleh dia yang dia buat masa dia sihat. Maksudnya masa dia sakit tu, pahala amalan dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang dia pernah buat sebelum ni. Jadi dengan sebab tu, bila kita sihat, kita buat betul-betul. Nanti bila kita dah sakit, seolah-olah Allah nak bagi kita rehat saja, pahala tetap jalan. Pahala tetap jalan. Itu untung dia jadi orang beriman ni, untung. Begitu juga dalam hadis kursi yang lain, Allah sebutkan seseorang yang dibalakkan ataupun yang diujikan dengan cacat penglihatan, maksudnya buta lah, sama ada buta waktu dia lahir ataupun buta selepas pada dia lahir. Allah kata Allah akan gantikan dua mata tu dengan syurga. Gantikan dua mata yang Allah butakan tu dengan syurga. Jadi kalau kata misal seseorang dia tak belajar, dia tak tahu apa-apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan, baik dalam Quran, baik dalam hadis Nabi ataupun hadis kursi, maka macam mana dia nak ada ada redha, tawakal dengan Allah Ta'ala, sebab dia tak tahu. Maka dia akan anggaplah apa yang Allah Ta'ala dah tentukan pada dia itu sebagai satu kezaliman. Dia akan anggap itu perkara zalim, padahal itu sudah ketentuan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala buat tu atas sebab-sebab tertentu.
yang kita tak tahu. Kadang-kadang disebutkan dalam hadis, sebab apa Allah Ta'ala buat tu, Allah Ta'ala nak bagi apa kepada kita dan sebagainya. Ini kita kena tahu. Lepas tu kadang-kadang ada orang sebut, contohnya dia tengok apa yang berlaku di luar negara kan, di Afrika sana, dia apa semua, budak-budak ataupun anak-anak yang yang tak ada makanan, susah, kurus kering apa semua. Lalu dia pun buat satu tanggapan seolah-olah Allah Ta'ala zalim. Sebab apa? Tentukan orang yang macam ni, yang tak ada dosa ni, dengan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, kita nampak macam oh betul juga, budak-budak ni tak ada dosa apa pun, kenapa ditentukan macam tu? Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita tahulah, maknanya kita boleh terima. Masalahnya kita tak tahu. Sebab tu maknanya kita kena belajar. Bila kita belajar akidah ni, maknanya kita boleh terima perkara tersebut. Allah Ta'ala mutlak boleh buat apa saja. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat tu tak ada istilah zalim. Walaupun pada pandangan kita tu sebaliknya, di sisi Allah Ta'ala tu bukan zalim. Sebab tu hak mutlak dia. Hak mutlak Allah Ta'ala lah. Tak ada istilah zalim di sisi Allah Ta'ala. Kan dulu ada lagu apa tu, Siti Muslihah kan, kenapa dilahirkanku begini, apalah ada istilah dia tu. Itu kena hati-hati. Kalau dia disebut tu sekadar dia nak bagi gambaran, tak ada masalah. Tapi kalau disebut macam tu seolah-olah macam mempertikaikan ketentuan yang Allah Ta'ala dah tentukan, itu bermasalah. Itu bermasalah. Kerana itu sudah ketentuan Allah Ta'ala dan kita tak tahu apa rahsia dia. Jadi kita berserahlah kepada Allah Ta'ala. Dia sentiasa redha dengan segala ketentuannya. Maknanya hamba tersebut sentiasa redha, sentiasa terima dengan segala ketentuan Allah Ta'ala. Sama ada dia senang dengannya, sama ada dia suka dengan ketentuan tersebut ataupun tidak. Sikit ya. Maksudnya senang dengan ketentuan tu kalau ketentuan yang baik-baik lah. Contohnya dapat rezeki, dapat anak, dapat isteri, dapat suami, dapat pakaian baru, tu semua orang suka. Secara umumnya semua orang suka. Tapi kalau sebaliknya pun itu juga ketentuan Allah Ta'ala dan kena terima, kena redha. Sama ada ianya indah ataupun pahit, semua tu kena terima. Semuanya yang Allah Ta'ala kehendaki pasti berlaku. Sama ada itu buruk ataupun baik, indah ataupun pahit, semuanya itu pasti berlaku. Dan sebagai seorang beriman, dia perlu sentiasa bersangka baik, husnuzan kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala. Kena sentiasa sangka baik. Maksudnya kalau dapat sesuatu perkara yang tak suka, satu musibah, kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi ini kifarat dosa, boleh jadi ini Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kena sangka baik. Kerana disebut juga dalam hadis Qudsi, bila Allah Ta'ala balakkan sesuatu perkara kepada seseorang, yang mana seseorang tu ahli maksiat misalnya, maka apa yang Allah Ta'ala tentukan pada dia itu sebagai azab kecil, supaya dia tak kena lagi di akhirat nanti. Allah ganti. Maksudnya kalau Allah tak ganti, dia akan terimalah azab yang lebih teruk di akhirat. Bila Allah Ta'ala ganti di dunia, dia kena bersyukur lah. Supaya nanti di akhirat dia tak kena lagi. Dan kalau Allah Ta'ala uji kepada orang yang beramal soleh, orang tu dia tak pernah buat dosa pun dalam hidup dia, ataupun dia orang baik lah dalam hidup dia, tapi tetap diuji juga, maka dia kena ingat ujian tu adalah sebagai cara Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Kalau kita nak kira ujian yang kita terima dengan ujian para nabi lebih dahsyat lagi ujian. Kalau kita nak fikir logik, kita kata kalau gitu para nabi tak perlulah ujian tu, sebab mereka tu kekasih Allah. Seolah-olah macam Allah tak adil pula. Seolah-olah lah. Padahal
tak dimaksudkan begitu. Kan? Bacalah kisah para nabi, semuanya ujian yang berat-berat. Ada nabi yang digajikan kepala dia, dibunuh. Dahsyat. Kalau kita nak kira, kita tak sampai macam tu. Orang baling batu pun pernah ada. Orang baling batu letak najis atas badan kita, tak pernah. Nabi pernah ada macam tu, berdarah sampai badan kita. Adakah kita nak fikir apa yang berlaku pada kita ni tak adil lagi? Jauh beza dia lah. Maksudnya Allah buat tu sesuai dengan darjat kedudukan para nabi, dan darjat mereka tu akan diangkat. Jadi kalau berlaku pada kita pun begitulah juga. Maknanya kita ukur diri kita lah. Maknanya kalau kita ni orang yang baik, dalam pemerhatian kita ni tak ada buat dosa, tak ada apa-apa, kita ni orang baik, bila Allah Ta'ala uji kita, kita kena ingat itu adalah untuk naikkan darjat kita. Kalau kita memang orang tak baik, Allah Ta'ala uji sesuatu, kita kena ingat itu kifarat dosa kita. Kita kena taubat lah, taubat, istighfar dan sebagainya. Dan kita ingat, mudah-mudahan kita tak kena lagi di akhirat nanti. Kerana kena di akhirat tu lebih dahsyat lagi, azab dia. Kita kena ingat macam tu. Jadi kita berhenti dulu pada malam ni untuk sifat yang sifat qudrah dan sifat iradah ni, dan nanti kita akan masuk sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu sifat ilmu, sifat ilmun. Sifat ilmun. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita dapat memperteguhkan keimanan kita, keyakinan kita, makrifah kita kepada Allah SWT, supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik di sisinya, dan mudah-mudahan kita diangkat darjat dan kita dapat bersama dengan baginda Nabi SAW di syurga nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.